Tapi ada pihak-pihak tertentu, termasuk ada dari kalangan pemimpin DAP yang bersuara lantang mahu keislaman mereka dibatalkan. Dan ada, bila saya baca juga, ada pihak-pihak tertentu yang merupakan tokoh-tokoh di peringkat negara lah, yang juga menulis hal-hal seumpama itu dan sebagainya, dan membuat tuduhan-tuduhan yang melulu. Ya, itu suatu yang menyedihkan. Tapi mereka masuk Islam mengikut undang-undang, dan mereka Islam tanpa paksaan. Dan Allah, soalan sensitif tu Ridwan. Boleh bagi pandangan tentang 3 orang anak-anak India yang sedang gah sekarang lah, yang berlaku di Perlis kan. 3 orang anak yang mereka itu dikaitkan dengan satu keluarga lah, dan satu keluarga yang pada asalnya bukan Islam, tetapi akhirnya anak-anak itu sekarang orang Islam. Dan jadi isu sekarang yang Mufti Perlis, saya bersama Mufti Perlis pun telah buat kenyataan, dan begitulah seterusnya. Baik, saya mendengar keterangan yang dibuat oleh Sahibus Samahah Dr. Asri, Datuk Dr. Asri, Mufti Perlis. Saya juga merujuk bertanya pada pihak yang dekat dengan isu ini selama ini. Jadi 3 orang anak, 2 perempuan yang kembar dan seorang lelaki, umur antara 10 ke 14 tahun, mereka memeluk Islam. Dan sekarang ibu mahu bertemu mereka, dan pihak-pihak lain mahu keislaman mereka dibatalkan. Yang jadi isu besar ialah ada pihak tertentu mahu keislaman mereka dibatalkan. Dianggap keislaman ketiga-tiga anak ini tidak sah di sudut undang-undang. Kronologi yang saya faham adalah panjang. Tapi bila saya bertanya, merujuk pada pihak yang mendekati kes ini, secara yang rumusannya yang saya faham ialah lebih kurang 2 tahun dahulu si ibu telah meninggalkan anak-anak ini. Selepas berlaku suatu kemalangan, si ibu telah meninggalkan anak-anak ini, dan anak-anak ini terpaksa dijaga oleh ibu saudara mereka. Kemudian si bapa memeluk agama Islam, dan si bapa telah membawa ketiga-tiga orang anaknya ke bumi Perlis dan mengisytiharkan keislaman anak-anaknya dengan persetujuan si bapa. Dan mengikut undang-undang syarak negeri Perlis, keislaman minus, keislaman orang budak yang belum cukup umur, keislaman anak-anak budak-budak yang belum cukup umur, dengan izinlah, dengan konsen salah seorang daripada kedua ibu bapanya, bukan kedua-duanya, dengan konsen, dengan persetujuan salah seorang daripada kedua ibu bapanya dalam konteks negeri Perlis, maka keislaman itu adalah sah. Dalam konteks ini mengikut undang-undang agama, dan undang-undang agama di Malaysia mengikut negeri-negeri. Maka negeri Perlis, negeri dalam Malaysia, maka sahlah undang-undangnya di bawah raja. Maka sahlah keislaman mereka sebab sah mengikut undang-undang syarak negeri Perlis, sebab keislaman anak-anak ini dengan persetujuan bapa mereka. Maka tuduhan pihak tertentu mengatakan ini keislaman berbentuk paksaan. Tidak benar.
anak dicolek, tidak benar. Malah ibu telah meninggalkan mereka, kemudian bapa bawa dia masuk Islam dan bapa menyerahkan kepada NGO Islam tertentu. Tidak timbul isu mereka dicolek, tidak benar. Dan diperas ugut juga tidak benar. Tidak benar. Dan sampai ke hari ini saya melihat bila ditanya mereka adakah mereka dipaksa masuk Islam, kanak-kanak itu mereka seronok dengan keislaman mereka. Mereka langsung tidak dipaksa, malah mereka enjoy becoming Muslims. Jadi tuduhan kata mereka dicolek, diperas ugut, itu semua tidak benar. Mereka orang Islam yang baik dan di sudut undang-undang negeri dia sudah sah, insya-Allah. Tapi ada pihak-pihak tertentu, termasuk ada dari kalangan pemimpin DAP yang bersuara lantang mahu keislaman mereka dibatalkan. Dan ada, bila saya baca juga ada pihak-pihak tertentu yang merupakan tokoh-tokoh di peringkat negara lah, yang juga menulis hal-hal seumpama itu dan sebagainya, dan membuat tuduhan-tuduhan yang melulu. Ya, itu suatu yang menyedihkan. Tapi mereka masuk Islam mengikut undang-undang dan mereka Islam tanpa paksaan, dan siapa boleh batalkan keislaman mereka yang sudah masuk ke hati? Siapa boleh batalkan? Saya doakan keislaman mereka, kita doakan keislaman mereka berterusan sampai bila-bila, insya-Allah. Itu yang mampu saya jawablah. Selebihnya akan berlaku proses-proses tertentu, kita ikutilah dan kita doakan semoga keislaman mereka kekal sampai bila-bila, insya-Allah. Tapi ada satu benda yang tak saya sebutkan pada petang ini, hari Ahad 20 Februari 2022. Bila saya lihat kenyataan tokoh-tokoh politik tertentu dari DAP, saya baca tulisan-tulisan tokoh dan sebagainya dalam kes ini. Untuk diri saya sudah ada beberapa keputusan yang insya-Allah saya akan pegang dengan ini dengan tegas. Tapi satu keputusan yang tak saya sebutkan ialah dalam konteks keputusan politik saya Dr. Daniel 20 Februari, bahawa insya-Allah jika saya mengundi selepas ini, insya-Allah saya hanya akan memilih muslimin, mukminin. Itu ciri dasarnya. Insya-Allah ditambah dengan mereka yang ada roh hafizun alim. Di samping muslimin, mukminin, insya-Allah ditambah dengan mereka yang mempunyai roh kejiwaan hafizun alim, yang tinggi kejujuran dan integriti mereka, lagi berilmu dan profesional dalam tindak tanduk mereka. Itu yang akan saya pilih, hanya itu, insya-Allah. Tiada yang lain, insya-Allah.